Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siaran lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Seperti mana yang telah kita janjikan, insya-Allah setiap malam kita akan ada siri kuliah pengajian online Hakikat Kehidupan, insya-Allah. Cepat atau lambat saja kita bersiaran, tetapi pasti kita akan bersiaran insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu. Dah sebarkan, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Allah angkat kita sebagai menjadi hamba-Nya yang benar-benar istiqamah di jalan ketaatan, di jalan kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni kita ingin menyambung pengajian kita insya-Allah pada muka surat 34 insya-Allah. Pada muka surat 34 bagi edisi yang baru, bagi edisi yang lama muka surat 27. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah kita telah pun menyentuh bagaimana kita nak melihat kebaikan. Bagaimana kita nak perbetulkan balik kehidupan bersandarkan kebenaran. Dalam tajuk menyingkapi kehidupan sebenar. Kita dah sentuh dah, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi mari kita bawa ulang kaji. Pertama, kita betulkan tujuan kita. Kata Nabi SAW, inna amalu bin niat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Wa innamal likulli imri ma nawa. Kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi dalam kehidupan ini, kalau kita nak jadikan dia sebagai amalan, yang mana amalan itu dikaitkan dengan ibadah, maka ibadah mesti bermula dengan niat. Tanpa niat, dia tidak akan jadi ibadah. Contoh malam ini, kalau kita tidak niat untuk menuntut ilmu, maka tak jadi ibadah. Sekadar dengar cerita, dengar borak je lah. Sebab tu kena niat. Niat malam ni menuntut ilmu. Contoh, ni kalau ibadahnya khusus. Kalau ibadahnya umum, seperti kehidupan, itu lebih luas. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita tidak niat tujuan hidup, niat ni apa? Tujuan. Niat itu apa? Tujuan. Sebab tu niat itu bukan lafaz niat. Niat itu bukan lafaz niat. Ada orang kata lafaz niat itu lafaz niat. Contoh macam dalam solat. Kan? Niat, dia panggil rukun qalbi, itu adalah niat. Niat. Tetapi bukannya lafaz niat. Lafaz niat itu sunat. Usolli fardhu zuhri, contoh. Tapi niat ni bermakna tujuan.
tujuan tu kita jelas, qasad dia panggil. Kita tahu nak buat apa. Tu tujuan. Jadi kalau panggil tujuan hidup bermakna niat hidup kita apa. Kita perbetulkan malam yang penuh barakah ni. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kalau kita lihat gambar rajah kita, insya-Allah mari kata yang mana ada buku nota tu boleh kita lihat. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kita perbetulkan. Mari kita perbetulkan. Cuba kita lihat. Baik, di sini kita dah betulkan ada saya tulis, dalam nota tu saya tulis gambar rajah tujuan kehidupan. Cuba tengok tu. Yang mana kalau kita lihat niat menuntut ilmu, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah menonton. Terima kasih kepada yang dah menonton. Yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tengok komen ni. Baik. Esok boleh potong rambut? Ya, rambut dah panjang dah. Macam-macam. Baik, mari kita lihat. Bila kata gambar rajah ni, dalam nota ni saya ada sediakan tentang bila kata niat hidup atau tujuan hidup. Saya namakan tujuan hidup lah, saya tak tulis kat situ niat hidup. Maka berbalik semalam kita dah bincang tentang bagaimana kita nak letakkan kembali tujuan hidup kita ini adalah untuk menjadi hamba kepada kebaikan. Hamba kepada kebaikan. Nah, tu kena faham tu, hamba kepada kebaikan. Maka bila kata hamba kepada kebaikan itu, kebaikan tu milik siapa? Kebaikan itu adalah diterjemahkan sebagai apa? Tu kadang-kadang orang tak faham kebaikan. Semalam kita dah bahaskan dan sebelum ini pun kita dah bahaskan, yakni kebaikan itu adalah berpunca ataupun datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan, yang mana kebaikan dalam bahasa ini dipanggil, dalam bahasa kalau lihat pada sumber kebaikan itu adalah Asmaul Husna, nama-nama terpuji, nama-nama kebaikan. Jadi bila kata nama-nama kebaikan, jadi bila kata nama-nama kebaikan itu, itulah Asmaul Husna. Asmaul Husna, maka husna, hasanah. Hasanah tu kebaik-baik. Baik hasanah. Husna kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ya, Tuan Raja Sarizan memang janggut maintain. Kita tak potong janggut, insya-Allah. Kita terima aja. Boleh sujud terakhir boleh, tapi jangan bahasa Melayu pula, batal nanti. Bahasa Arab bacalah doa apa yang nak baca, tak ada masalah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata matlamat kita itu, yakni tujuan hidup kita itu adalah Allah. Allah. Itu tujuan, lillah dia panggil, lillah. Semua amalan itu mesti ditutup ataupun disimpulkan dengan itu, dia panggil tauhid itu simpulan ataupun akidah. Dijadikan satu, yakni lillah. Inilah Allah. Allah. Kenapa Allah? Sebab Allah itu empunya kepada seluruh kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita buat hari ini, itu bukan datang dari diri kita, itu datang dari Allah. Tapi kalau keburukan itu dari diri kita. Kenapa dari kita pula? Kerana kita lari daripada Allah, maka buruklah kita akan dapat. Itu kena faham tu. Sebab tu kita letakkan di sini, jangan perasan baik. Jangan mengaku baik. Nampak? Tetapi kita kena berbuat baik. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini, di bawah itu nanti akan ada tindakan dan perbuatan. Itu gambar rajahnya segitiga begitu. Segitiga begitu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, memang tujuan hidup kita ni buat baik. Tak ada buat benda lain sebenarnya. Bukan buat duit. Hidup bukan buat duit. Hidup buat baik. Ulang lagi sekali. Hidup buat baik. Bukan buat duit. Betul kan? Siapa yang duk fikir hidup kena buat duit, Ustaz, baru boleh buat baik. Songsang. Itu dipanggil fahaman songsang. Kalau fahaman yang benar, hidup itu buat baik. Dan kebaikan itu mesti bersumberkan Allah. Kalau kata buat baik tapi tidak mengenal Allah, maka itu bukan buat baik. Kita bimbang kebaikan dia tidak diterima. Contoh, orang bukan Islam, orang kafir contoh.
Mungkin kita terinspirasi dengan perbuatan baik mereka, tetapi mereka tidak boleh dikategorikan sebagai ahlul ataupun ahlinya, kerana mereka tidak ada niat untuk lillah, untuk Allah, tak ada. Jadi hidup buat baik, bukan buat duit. Buat baik-baik, Tuan Hamizi, buat baik-baik dan buat yang paling baik ataupun yang the best. Ahsan dipanggil. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dia. Ahsanu amala. Nampak? Jadi bila kata kita kena buat baik, berinspirasikan siapa? Mengikut siapa? Itulah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi tu nampak tu tengah tu, border tu. Antara kita dengan Allah itu mesti ada dipanggil wasilah, dipanggil dalam bahasanya wasilah. Ada penyampainya. Dia tidak boleh direct. Oh, saya direct Allah Ustaz, tak pakai Nabi. Murtad, jangan main-main. Sebab kalau tak pakai Nabi, tolak Nabi, maknanya dia tidak dikira sebagai orang beriman. Sebab dia kena beriman dengan Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita beruntung, bersyukur sebab kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sebab tu kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ni nak syarah bab umat Nabi Muhammad SAW ni banyaklah masyayikh-masyayikh, para habaib, para asatizah yang dah kupas bab beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Nabi Musa AS minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tak jadi Nabi pun tak apa, jadi umat Nabi. Umat Nabi Muhammad SAW. Kita dah jadi umat Nabi masih terkir-kir lagi. Masih berfikir-fikir lagi. Bersyukurlah kita ni menjadi umat Nabi SAW. Kerana wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah mesti melalui Tariq Nubuwah. Ia dipanggil Tariq Muhammadi. Itulah Tariq Jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang mata Allah SWT, kita mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Sebab kebaikan yang ada bukan dari kita, sebab itu dari Allah. Maka Allah datangkan Nabi. Kita rujuk balik macam mana perbincangan kita dalam surah Al-Fas ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Nampak? Wallazi arsala rasulahu bil huda. Wallazi arsala rasulahu. Dan rasulahu ni dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat surah Al-Fat 28. Maka bila kata Allah hantar Nabi sebagai utusannya, yang mana tujuan Nabi diutuskan itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang mana tujuan Nabi diutuskan itu adalah untuk makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Jadi maknanya susun atur tu sedang jemaah mata Allah SWT, tujuan kita hidup ini untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Bila kata kita untuk berbuat baik. Berbuat baik ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Maka kalau ikut Nabi SAW, maka tugas kita hanya menjadi hamba kepada Allah dan umat kepada Nabi SAW. Habis cerita. Dia tak ada nak fikir lah. Tak ada kita nak fikir dah pening-pening kita ni lah, macam mana lah ala tuju kita ni lah, macam mana ni ustaz ala tuju saya ni. Tak ada nak pening-pening dah. Kita kena jelas. Perbahasan kita ini kena jelas. Tidak boleh ada samar-samar. Tidak boleh ada ragu-ragu. Tidak boleh kita ini keliru. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Okey. Bantu. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi nampak tak? Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tindakan dan perbuatan. Kita duduk dekat bawah sekali tu. Dekat af'al. Kita ni hanya penterjemah saja. Tugas kita ni hanya penterjemah.
Tugas Nabi SAW itu Rasul, utusan Allah. Tugas kita terjemahkan apa yang diutuskan. Apa utusannya suruh. Apa yang Allah suruh melalui kalam Nabi SAW. Kita kena buat. Hidup menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi hamba Allah dan menjadi hamba Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Maka di sini kalau kita lihat bila kita nak menjadi buat kebaikan ini, maka setiap manusia fitrahnya, ini fitrah ni, kembali kepada fitrah. Secara fitrahnya, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bila kata diciptakan oleh Allah untuk menuju pada sebuah kehidupan yang terpuji. Bila kata kita ini susun atur kita ataupun torik kita, perjalanan kita ini untuk menjadi yang terpuji. Kehidupan semua orang nak jadi kehidupan yang terbaik. Nampak tidak? Muka surat 35. Alhamdulillah. Waalaikumsalam bagi yang baru masuk. Baik, terima kasih kepada yang dah menonton dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Baik, setiap insan secara fitrahnya telah diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang terpuji. Jadi istilah di dalam bahasa Arab itu adalah Muhammad. Muhammad itu istilah dia. Istilah yang terpuji itu Muhammadun. Jadi menuju kepada Nabi SAW itu tarik kebaikan. Jalan kebaikan mesti menuju kepada Nabi SAW. Dan erti kata lain, bila kata hidupnya mencari kebaikan dan menterjemahkan kebaikan, ejen sebarkan kebaikan, benar, dan kebenaran, Tuan Azman. Ejen menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Sebab bila kata nak kita pergi kepada kebaikan, dia mesti melalui kebenaran terlebih dahulu. Kalau tidak melalui jalan kebenaran, maka dia tidak akan temui jalan kebaikan. Ini kita akan sentuh pada fasa sidik nanti. Hari ini semua orang berbicara soal buat baik, buat baik, buat baik. Tapi kalau tidak bermula dengan jalan kebenaran, maka tidak boleh dia temui jalan kebaikan. Maka syaratnya mesti melalui jalan kebenaran. Alaikum bis-sidik, kata Nabi SAW. Alaikum bis-sidik. Hendaklah kamu berkata benar. Hendaklah kamu di dalam kebenaran. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran akan membawa kamu kepada kebaikan. Memandangkan kita dah buka cerita menyingkapi kehidupan yang sebenar, bila kita sebut tentang kebenaran, maka temuilah kita tentang kebaikan. Dia tidak boleh tiba-tiba cerita kebaikan. Tak akan jumpa. Nanti yang jumpa adalah perasaan kita. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata kita berada dalam kebenaran, benar Tuan Haji Mak Muda, bertuah kita berada sebagai orang Islam. Kita dilahirkan sebagai hamba-Nya yang Allah berikan hidayah dan petunjuk sebagai orang Islam, sebab Islam itulah kebenaran. Kesian yang tidak dipilih oleh Allah. Tapi malangnya, kita yang dah dapat Islam, tapi kita tidak seronok dengan keislaman. Kita tidak berbangga dengan keislaman. Malah kita menganggap bahawa Islam, what is Islam? Amboi, kita tak boleh Islam sangat, Ustaz. Tak boleh agama sangat. Saya pernah dalam satu ketika itu, ini cerita benar sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Yang mana ketika itu dikatakan bahawa diingatkan supaya jangan Islam sangat, jangan agama sangat, dia panggil. Nampak? Hati-hati. Jadi ditekankan situ jangan agama sangat. Oh, jangan agama sangat. Bayangkan tu. Orang Islam kita tu. Jadi kadang-kadang kita ni, kita dah Islam tapi kita tidak merasakan nikmat Islam. Sebab apa? Kita tidak mendalami, menghayati pula. Sebab kita Islam keturunan kan. Jadi bila kita Islam keturunan tu jadi masalah tu.
Jadi sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Ya, asyik jadi ejen jualan je. Malam ni saya dah kata dah 190 orang yang menonton ini. Jadilah ejen kebaikan, ejen kebenaran. Jadi ejen kebenaran. Ha? Bila kata jadi ejen kebenaran, maka kita akan tunjukkan jalan kebaikan. Ya ke tu? Nama tu Baik. Ini asyik ejen produk je kerjanya. Jadi ejen kebenaran. Jual produk tapi cerita kebenaran. Jangan bohong. Bila kata bisnes, cerita kebenaran. Jangan duk kata, sebab bisnes saya lah yang menyebabkan saya ni. Hari ni hidup saya berubah. Dulu saya susah, sekarang saya senang. Lepas tu Allah kata susah balik. Yang cakap apa? Dulu kita duk tiap kita punya bisnes. Melambung, melangit kita kata. Sekarang ni menjunam jatuh. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, Tuan Faiz Osman, Islam hanya pada nama. Ni akhir zaman ni, hati-hati. Sebab tu saya ada tulis begini. Solat ikut cara Nabi. Solat, ya, ikut cara Nabi. Solat tu Islam. Ikut cara Nabi. Tapi perangai macam Yahudi. Itu cakap ada. Solat ikut cara Nabi. Tapi fikiran macam Yahudi. Bercakap macam Yahudi. Macam tak ada iman. Dia kalau kena ujian, hilang keimanan. Kita tak mau jadi begitu. Jadi, cuba lihat pada gambar rajah tersebut. Baik. Bila kata kita menuju kepada kebaikan, kita ini nak buat kehidupan yang excellent. Bahasa Jawanya nak jadi kehidupan yang terpuji lah Ustaz, yang cermelang ni. Berapa ramai yang kaitkan cemerlang itu dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa ramai yang kaitkan nak jadi hebat, mesti ada Nabi. Iaitu Muhammad SAW. Kalau tak ada Muhammad, tak ada semua. Ini boleh lagi perbahasan buat semua alam ni dijadikan kerana nama Muhammad SAW. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka, apabila kita hari ini hidup nak berubah ataupun nak jadi ejen kebenaran dan ejen kebaikan, maka kita sedang menuju kepada Muhammad SAW. Itulah Muhammad. Dan dia tidak habis di situ. Tidak habis di situ kerana di dalam pengajian asas akidah ataupun asas tauhid yang bermakna, yang membawa maksud terpuji itu adalah kembali kepada sifat-sifat terpuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita kena faham. Yang ini dalam kefahaman kita ni, hidup tak ikut suruhan Nabi, mati cari syafaat Nabi. Itulah masalahnya. Itu panggil mabuk ketum. Saudara jadi taharun. Mabuk ketum. Nak Nabi, tapi perangai ikut Yahudi. Macam mana? Nak Nabi, sayang kat Nabi sebut, tapi dalam hati ada membenci. Macam mana? Tidak boleh lah. Tidak seiring lah begitu. Sebab Nabi membawa kasih sayang. Nabi membawa kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Nampak? Jadi, apabila Nabi SAW itu tidak habis dekat situ. Nabi Muhammad SAW itu dipanggil takhalluq bil akhlaqillah. Itulah Tuan Yusuf, yang dah haram jelas haram, nak dipertimbangkan lagi. Betul tidak? Ini masalah ni lah zaman akhir zaman. Masya Allah, amin ya rabbal alamin, Tuan Azman kami. Allah. Azam min fa'li rabbi. Kita ni, Nabi SAW tidak membawa kepada tubuh. Nabi tidak membawa kepada jasad semata-mata. Sebab itu antara hikmahnya kenapa wajah ataupun dari segi sudut fizikal tidak digambarkan dalam bentuk gambaran. Tidak boleh. Malah haram. Tidak boleh dibayangkan pun. Tidak boleh digambarkan. Kenapa? Satu hikmah di sini,
Sebab Nabi Muhammad SAW tidak membawa kepada sembahan dirinya. Tidak membawa kepada ketaksuban. Tak ada. Nabi tidak mengajar umatnya taksub pada dia. Tapi Nabi membawa kepada Allah. Kan Allah kata, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Nampak? Jadi, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Allah kata, Kul, katakanlah kalau benar kamu cinta kepada aku. Nampak? Kul in kuntum tuhibbunallah. Ikutlah Nabi. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ikut Nabi. Itu sebagai contoh. Nampak? Jadi maknanya, bila kata ikut Nabi, itu bermakna menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW itu membawa kepada makhluk kepada Khalik. Tidak membawa kepada diri. Sebab itu mana-mana pengajian, mana-mana pembelajaran, mana-mana keilmuan yang membawa ketaksuban seorang guru atau seorang diri taksub kepada susuk tubuh, maka dia bersalahan dengan pengajian. Sebab kalau kita lihat asas kepada dakwah, da'a ilallah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada populariti. Bukan mengajak nampak nama diri. Hakikat pengajian itu mengajak kepada nama Allah. Nampak nama Allah. Kalau tak boleh nampak, yakinlah Allah nampak kita. Patutnya. Nah. Jadi sidang penonton sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak membentuk kehidupan yang terpuji, yang penuh dengan kebaikan melalui jalan kenabian, tetapi sebenarnya asas dan tunjang kehidupan itulah kembali kepada kekuasaan Allah. Ya Pak Su, masjid bukan milik bangsa, rumah Allah milik semua. Tapi kita lihatlah, saya faham soalan ni. Tapi itu mungkin ada kulli amri minkum. Wallahu alam. Saya tak nak kupah wallahu alam. Tapi kalau tanya adakah boleh beza, tidak boleh. Masjid milik Allah, rumah Allah. Rumah Allah bukan milik bangsa tertentu. Itu saya jawab terus teranglah. Dia bukan boleh memilih-milih. Sebab itu bukan kata bangsa Pak Su. Kalau dalam soft pun tidak boleh chop. Ini hak ini orang ini orang ini. Tak boleh. Sebenarnya salah. First come, first serve. Siapa sampai dulu, dia depan. Ini ada riwayat. Kalau cerita bab soft lah. Kan panjang cerita pula. Cukuplah kat situ. Nak bagi tahu kat situ pula. Jadi sebenarnya tak ada. Dia akan kembali kepada rumah Allah. Terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua. Open for all. Malah non-Muslim pun nak masuk pun boleh. Tapi kena ada adab lah. Kena ada adab lah. Nampak? Bukan kata bangsa. Yang non-Muslim, yang orang kafir nak masuk pun boleh. Macam di masjid negara. Kan? Masjid Shah Alam, masjid-masjid besar. Kan non-Muslim masuk. Malah kita masjid kena bersifat terbuka sebenarnya. Gitu. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat di sini, terpuji, yakni membawa kepada nama Allah. Ingat, hidup bukan mencari nama atau menegakkan nama yang bukan kepada nama yang benar. Contoh nama Farid. Nama Farid ni batil. Jangan duduk dengan nama Farid. Membohong si Farid ni. Tapi selagi mana Farid ini duduk dengan nama Allah, membawa kepada nama Allah, ikut itu je. Jadi siapa-siapa yang meletakkan labeling atau branding dengan nama dia, bahawa dialah yang jadi hati-hati. Sebab Nabi tidak membrandingkan namanya. Nabi akan membawa kepada Allah, yakni Islam. Nabi tak ada ini sekian-sekian atas nama aku, tidak ada. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi hati-hati sebab bila kembali kepada akidah terpuji, menjadi hidup yang menzahirkan kebaikan, orang akan puji.
Bila orang puji, itu sebenarnya menzahirkan nama Allah. Segala puji bagi Allah. Sebab tu Muhammad itu terpuji. Jadi terpuji itu bermakna segala puji bagi Allah. Nyanyi kan? Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sebab tu orang beriman, kalau nak memuji sesuatu, dia mesti dimulai dengan nama Allah. Tidak boleh terus-terus sebut. Hebatnya. Cantiknya. Jangan. Nanti kena penyakit ain panggil. Jadi, Masya Allah. Tengok benda-benda hebat. Masya Allah. Subhanallah. Na'udzubillah. Mesti ada nama Allah. Macam lagu Ramli Salib. Aku menulis bukan kerana nama. Tu dia. Bukan kerana nama. Tapi kerana apa? Kerana Allah. Nama Allah. Kalau tidak kerana Allah yang memiliki sifatnya yang alim, maka bodoh kita semua ni. Tu dia. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar Tuan Yusuf. Alhamdulillah bagus. Itulah sifat seorang penuntut ilmu. Benar Ustaz. Ustaz Alhamdulillah Ustaz Muhammad. Ustaz Muhriz. Apa-apa pun luruskan soft. Sawwu sufufakum wa iqamatis solah. Orang rasa pelik. Apa yang dikatakan pelik tu dilelahkan semua. Apa yang dikatakan pelik? Pelik sebut-sebut nama Allah. Apa yang peliknya? Penaja utama cakap kat dia. Kamu ada masalah aku duduk sebut-debut nama Allah? Memang kamu ada masalah? Tak ada masalah. Kalau orang bagi kamu duit, sponsor, minta sponsor program, dia bayar semua program itu. Disebut-sebut tak nama penaja? Sebut. Siap semua imej penaja akan ditempelkan dalam program tersebut. Warnanya, temanya, logonya, semua akan disebut-sebut. Rancangan ini dibawakan khas oleh, kejap-kejap iklan dia. Naik muntah kita kadang-kadang tu. Tak mentanglah dia yang sponsor program tu. Dah Allah Ta'ala bukan sponsor, pemilik. Al-Malikul Mulk. Maliki Yaumiddin. What is your problem? Cakap ke dia macam tu lah. What's wrong with you, man? Cakap bahasa Jawa sikit. Apa masalah you? Saya nak sebut-sebut Allah pun you kata macam pelik. Why? Allah tu pemilik. Napas pun tak ada siapa yang boleh bagi. So sebut je lah, jangan malu-malu. Itu namanya ejen kebenaran. Jangan malu-malu lagi lah sebut nama Allah. Ini nak sebut nama Allah malu-malu. Apa malu-malu? Tak tahu malu kita ni. Tak tahu malu ke? Allah bagi semua, malu nak sebut nama Allah. Tak tahu malu ke? Sebab tu ada satu riwayat, langit bercakap ke Allah, nak empuk manusia ni. Sebab manusia ni tak reti bahasa. Baru ada sifat Allah sikit, dah perasan. Baru Allah bagi kuat sikit, dah perasan kuat. Bagi Allah bagi kaya sikit, perasan kaya. Padahal kaya bukan harta. Bagi Allah bagi sikit, Allah bagi je. Dah mula perasan. Barulah Allah buat rupa tu cantik sikit. Perasan cantik, selfie sana sini. Nampak tidak? Tak payah tunjuk baik sangat. Kesianlah. Ya benar. Pedulikan orang begitu. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan takut untuk menyebut nama Allah. Malah takutlah kalau tak boleh sebut nama Allah. Dan saya nak bagi tahu, menyebut kalimah Allah, la ilaha illallah, itu kalimah yang sangat berat. Sangat berat. Wallahi saya cakap. Sangat berat dan sangat ringan untuk dilupakan. Apatah lagi di akhir zaman ini. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, daripada Abul A'id Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa dalam 1000 yang mati, 1000, nisbahnya satu je yang boleh akhir kalamnya, akhir hidupnya, la ilaha illallah, Allah. Mana tidaknya hidup membesarkan nama benda, nama orang, nama benda, nama bini, nama isteri,
Bukankah besar nama saya, dengan orang-orang pun dibesarkan sekali. Dengan orang-orang dibesarkan tu. Dulu kecil halus je, sekarang tu dia macam tom drum. Tu pun masih tak sedar diri lagi. Takutlah kalau tak boleh sebut nama Allah. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita nak melihat pemilik, betul tu Ustaz Muhammad. Allah pemilik segala-galanya. Penaja pun kita sebut ni pemilik. Kenapa takut? Ya, 1000 ni sebab satu je Tuan Hazrin. Sebab itu kita kena belajar asah diri, bukan paksa lah. Kena letakkan diri kita ni azam untuk sentiasa ringan mulut tu sebut Allah, 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 Allah. Kalau boleh, kalau tersadung dia Allah. Ini tersadung, apa ucapan kau? Banyak no tersasul. Hati-hati kalau siapa suka tersasul tu. Dia sebut dia, kadang-kadang yang mencarut lagi teruk, wa na'udzubillah min zalik. Itu ada masalah tu. Jangan main-main. Tersadung dia sebut. Gila kau. Jangan main-main. Benar. Melatah bukan jangan malu. Kalau sebut melatah selain nama Allah, something wrong. Kalau tersepak batu tak sebut nama Allah, jangan main-main. Terkejut, orang cucuk perut kita, Allah, kenalah. Tu maknanya itu dah insya-Allah dah sebati. Tapi kalau cucuk, kalau terkejut sebut nama lain, hati-hati. Hati-hati. Benar Tuan surah An-Najahiyah. Sebab itu bi kudratillah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebut nama Allah. Alim mana? Betul Puan Rosma. Alim tu nama Allah. Sebab itu jangan perasan baik. Malulah Ustaz sebut nama Allah, nanti kan orang nampak baik. Perasannya kamu ambil cermin sikit, tengok muka. Perasannya baik. Apa hal? Sebab tu kena cari kebenaran dulu. Kalau tidak, sampai kesudah tak nak sebut nama Allah. Saya bukan apa Ustaz, nanti orang nampak saya ni baik sangat. Perasannya. Sebut nama Allah bukan soal baik ke tak. Baik milik Allah. Sebut nama Allah itu ada suruhan. Suruhan. Apa kata suruhan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu kan suruhan tu. Tapi ramai sebut, oh my God. God mana? Nak speaker London pula. Oh my God. Apa God? Kan ubah D jadi T kan. Oh my kambing kan? Cuba sebut biar jelas. Ya Allah. Okay. Sebut nama Allah tu suruhan, bukan kata perasaan baik ke apa, tidak. Tak ada. Jauh sekali. Sebab nama Allah dan kebaikan. Sebab tu kita kena betulkan dulu, kebaikan itu bermula itu dengan kebenaran. Kalau tak mula dengan kebenaran, sampai ke sudahlah dia akan tak mau sebut nama Allah, tak mau buat surah Allah. Sebab apa? Nanti dia kata baik. Nampak baik. Ini penyakit Puan Sheila. Ini penyakit. Saya mohon 217 orang yang menonton ni. Mohon berazam, lantaklah. Ni penyakit ni. Tak nak sebut nama Allah. Allah pemilik semua. Jangan kita malu. Allahu Akbar. Ini satu penyakit ni. Malu nak sebut nama Allah. Tak tahu malu tu. Jangan main. Malah Nabi SAW kata dalam satu hadis, mafhum hadis, yang siapa-siapa yang nak berbuat perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkatan dia. Hati-hati. Allah tak bersama dengan dia. Maka mesti kena ada. Betul lah tu. Ambon-ambon mentang-mentang lah dah dengar hakikat kehidupan. Ni ustazah jemaah datang, ni ustazah jemaah datang. Kena beli dah tu pula. Standard lah tu. Baru kena beli. Belum kena balik dengan kuali lagi. Tak apa kena beli. Tahan je lah. Memang. Tak apa. Bukan soal kuat ke tak. Yang penting sebut Tuan An-Najahiyah.
Suruhan ya, kalau orang kata sikit-sikit sebut Allah, biar Allah sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, jangan Allah sikit-sikit. Ha, eh? Biarkan sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Siapa bagi? Allah. Tak faham lah saya nak explain. Ni malam ni belajar ni. Kita dah masuk bab sidik ni, membongkar kebenaran dan membenarkan. Mari kita fahamkan bagaimananya dikatakan sikit-sikit Allah ni. Saya confuse lah Ustaz, sikit-sikit Allah. Saya tak faham lah. Mari kita fahamkan malam ni. Mari kita fahamkan malam ni. Peli itu standard. Betul, standard. Ustazah dah datang dah. Ustazah dah datang dah. Kamu ni kan tak payahlah sebut borak-borak dengan dia. Dia ni dah jadi ahli syurga dah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baguslah Allah gerakkan dia. Allah gerakkan orang tu peli kita dengan peli kebaikan. Baguslah. Baguslah dia dah bajet alim dah sekarang dia. Ya Allah, mengaji hakikat kehidupan dah bajet alim. Cakap dia, Alhamdulillah, daripada aku bajet kafir, kata dia. Baik aku jadi bajet alim. Tak apalah. Tigu-tigu alim pun tak apalah. Tak apa. Ramai. Ini satu cabaran. Bila nak berhijrah jadi untuk meletakkan nama Allah, dia akan dapat perli. Dia panggil perli maut, dia panggil. Tak apalah. Sebab Allah yang bagi kita semua. Kita nak berterima kasih. Ustazah Janita Harun. Ustazah. Amin, amin. Ustazah Janita Harun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Betul lah tu Ustazah. Saya pun panggil Ustazah Janita Harun. Betul lah tu. Alhamdulillah. Puan Umur Arif. Betul macam tak payah tunjuk baik sangatlah macam Ustazah. Siapa kata tunjuk baik? Katanya. Betul. Saya dah kena dah macam-macam. Bila kita sebut Allah ni grup-grup malaikat ni. Ni makam-makam malaikat. Makam malaikat. Apa malaikat tak ada langsung. Perasaan langsung tak ada. Okey. Alhamdulillah. Daripada aku bajet kafir, daripada aku bajet alim. Bagus. Oh ni ahli syurga datang ni. Aminkan je. Orang peli-peli macam tu, aminkan je. Ahli syurga datang. Amin. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Daripada aku dipanggil ahli neraka. Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Piramli dah ajar dah. Syarat dia terima kerja. Tahan maki. Tu syarat untuk berdakwah. Tahan maki. Tahan maki, tahan perli. Tahan maki, tahan perli. InsyaAllah berjaya. Dunia akhirat. Tak apa. Biar perli. Itu satu kenyataan yang mana kita akan berapa. Tuan Amizi, malu apa bosku? Yelah tu. Pakailah. Kalau lagi boleh pakai. Malu apa bosku? Kan? Sebab kita kenal kebenaran. Kebenaran memang begitu, sidang jemaah mata Allah SWT. Jalannya pahit tetapi mujarab. Jalannya pahit tetapi mujarab. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Allahumma salli ala. Jadi tajuknya kita masuk sidik membongkar kebenaran dan membenarkan. Membongkar kebenaran dan membenarkan. Cuba tengok. Okey. Mantap Imam Ustaz, kami tak kuat. Siapa kata iman saya kuat? Allah kuatkan. Puan Hasnah Hashim. Mintalah pada Allah. Minta pada Allah. Allah yang kuatkan. Ramai orang cakap macam tu. Bolehlah kau iman kau kuat. Siapa kata iman kita kuat? Allah yang kuatkan. Allah yang kuatkan. Memang. Puan Hasnah Hashim. Sampai bila kita nak cakap iman lemah? Sampai bila? Sampai bila kita nak asyik duduk pada yang lemah?
Kita ni dah memang lemah. So, udah-udahlah tu. Udah-udahlah kita duduk seringkali dipanggil yang lemah. Sekarang ni kita nak bagi tawaran, nak kuatkan iman. Nak kuatkan iman, kena dengan Allah. Kena selalulah. Kalau bab kehidupan dunia, pandai pula kita pura-pura kuat. Dalam hati menangis, tapi kita zahirkan kekuatan. Boleh pula. Oh, hebat kau mah, hebat kau. Tapi bila kata iman, iman saya lemah Ustaz. Iman saya lemah. Sampai bila nak bagi alasan iman lemah? Sampai bila? Tak boleh sedang mata Allah SWT. Kalau bab kesusahan dunia, kita sanggup tunjukkan hebat. Tunjukkan kita ni Iron Lady. Ya, Iron Lady, Iron Bot, Iron Man, semua iron keluar. Tapi mari bab iman, walaupun kita masih tengah belajar, zahirkanlah dengan keilmuan yang ada. Zahirkan dengan keilmuan yang ada sedang mata Allah SWT. Nah, jadi makam kita ni makam yang mana duduk pada keadaan yang diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lihat. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita rujuk nota. Okey. Baik. Suara okey, tak apa. Carry on. Kita jalan. Kita teruskan. Okey. Baik, sekarang ni kita membincangkan tentang bab siddiq, membongkar kebenaran dan membenarkan. Cuba tengok muka surat 38. Muka surat 38 bagi edisi yang baru. Bab siddiq. Mari kita, bagaimana kita nak memantapkan. Mana tadi Puan Hasanah tadi? Puan Hasanah ya? Mana tadi dah? Kenapa jemaah selalu ucap murah rezeki, kenapa tak minta kaya rezeki? Ini kefahaman betul juga tu lah. Sebenarnya ini istilah je Tuan Azman kami. Kalau saya sebut rezekikan, luaskan rezeki, lapangkan rezeki, itu lebih tepat. Lapang, rezeki ni bersifat lapang dan luas. Itu yang kalau ada dalam nas. Murah ni tak ada sebenarnya. Sepatutnya, ya Allah kau lapangkan rezeki aku. Kau luaskan rezeki aku. Ataupun berkati rezekiku. Wa barakatan fir rizqa. Barakah. Rezeki ni barakah. Patutnya. Kaya kan. Itu dengan sifatmu, dengan amalmu. InsyaAllah. Jadi membongkar kebenaran dan membenarkan. Baik, kita lihat. Membongkar kebenaran dan membenarkan. Baik. Dalam edisi yang lama, kitab yang lama, mana ada kitab lama tu, muka surat 29, muka surat 38, muka surat 29 edisi lama. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Tambah rezeki. Kalau tamak, rezeki kan patutnya. Dengan penuh keberkatan. Benar Ustaz. Perkataan tu kena tepat. Ya. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair. Jadi, apa yang kita nak fahamkan dalam membongkar kebenaran dan membenarkan ini? Baik, kita melihat teras ataupun usul, teras modul.
Saya panggil modul lah, ataupun teras kajian ataupun modul lah. Teras kajian kita diambil daripada dua surah yang penting untuk kita hayati. Ini kita nak masuk bab sidik. Kenapa kita jadikan sidik ni sebagai perbincangan kita? Okey Tuan Yusof, baik-baik. Terima kasih. Ini pun kejap lagi nak habis dah ni. Saya pun nak habis dah kejap lagi, insya-Allah. Jadi, dalam bermula kisah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua kisah penting ni. Baik. Bila mari bab kebenaran, syarat dia mesti berbalik kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita ikut apanya Allah suruh ikut. Apa bermaknanya? Maknanya ikut nabinya. Ikut utusannya. Para nabi dan para rasul. Dan Nabi Adam AS itu Nabi yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya. Kita ada 25 Nabi dan Rasul yang kita wajib imani. Baik, apa cerita yang kita nak cerita, kita nak ketengahkan ni? Yang sehingga kan kita boleh faham, menjadikan sidik itu teras kepada perbincangan kita. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, nanti saya akan explain tentang syarahannya. Jadi saya terangkan dulu secara dipanggil secara khulasah, kesimpulan awal dulu. Baik. Melalui kisah Nabi Adam AS ini, ada kisah yang sangat besar yang perlu kita perhalusi. Bagaimana kita kalau nak jadikan kajian kehidupan kita ni benar-benar kajian bersandarkan kebenaran. Bila kata bersandarkan kebenaran, mesti bersandarkan kepada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah dan surah Kafir 9, dan mestilah melalui utusannya. Itu dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kisah Nabi Adam AS ni ayat surah Al-Baqarah ayat 31. Ayat 31 dan surah Al-Alaq satu hingga ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 31. Baik, tadi kan kita cerita apa semua mesti kena balik pada Allah, Ustaz. Why? Kenapa semua kena balik pada Allah? Baik, sebab yang benar itu Allah. Yang hak itulah panggil risalah tauhid. Para nabi dan rasul itu semuanya daripada Nabi Muhammad, Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW, itu perjalanannya membawa risalah tauhid. Ni. Ataupun risalah kebenaran. Risalah kebenaran. Apa kebenarannya? Baik, dalam kebenarannya, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 31 ini dimulakan dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam AS diajarkan nama-nama benda. Asma. Ni asma ni. Asma akullaha summa aradahum 'alal malaikah. Ketika Nabi Adam AS nak dijadikan dalam surah Al-Baqarah 30 ayat sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Itu ayat dia. Ayat 31, ayat 30, 31. Waktu ni Nabi Adam AS nak dijadikan dan Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan khalifah. Allah nak jadikan khalifatul fil ard. Khalifah. Tetapi malaikat kata khalifah dia akan buat kerosakan, kehancuran, pembunuhan. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tu malaikat kata, tak cukupkah kami ni yang memuja-muji engkau ya Allah? Maka Allah pun berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengajar pada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Ayat surah Al-Baqarah 31 ini adalah permulaan ayat yang diturunkan, yang diajarkan, bukan diturunkan ya, diajarkan oleh Allah direct kepada manusia. Khalifah itulah Nabi Adam AS. Ini satu kelebihan yang cukup besar. Ni. Ketika saya syarahkan, saya bermuzakarah ayat ini dengan Syekh Usama Mufti Negeri Kelantan, Datuk Syukri. Beliau mengatakan bahawa surah Al-Baqarah 31 ini ibu dia bagi segala ilmu. Yang menyebabkan manusia ini diangkat lebih daripada ciptaan yang lain adalah kerana Allah sendiri mengajar manusia dengan ilmunya. Dalilnya, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ilmu ni bermula dengan nama-nama. Kita boleh belajar ini sebab ada nama. Dan kata al-mufassirin, namanya itu adalah nama Allah. Maka bermulalah episod menjadi wakil Allah. Kerana yang menjadi hebatnya Nabi Adam AS waktu itu, Nabi Adam AS menjadi ambassador ataupun wakil Allah. Kerana Nabi Adam boleh cerita tentang seluruh ilmu yang ada. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Waktu ini ketika disebut, Nabi Adam sebut balik semua ilmu-ilmu yang diajar oleh Allah Ta'ala yang paling tinggi itu, diajarkan tentang nama, asma, apa dia? Ini kita akan jawab dekat surah Al-Alaq ayat 1 nanti. Clear. Pada Nabi Adam, kejadian yang pertama, manusia yang pertama, Nabi yang pertama sekali Allah ajar. Semua yang pertama. Yang pertama, permulaan. Kena faham ni. Maka di sini, pertama permulaan, manusia pertama, Nabi yang pertama, dan dimulakan dengan asma. Dan asma ini meliputi ilmunya. Meliputi ilmunya. Maka ilmunya ini ketika disyarahkan, dinyatakan balik, maka malaikat terdiam. Malaikat terdiam, jemaah sekalian, sidang jemaah mata Allah SWT. Malaikat terdiam. Malaikat kagum dengan kejadian makhluk ini yang bernama manusia ataupun khalifah yang diberi nama Adam. Itu mampu berkata-kata dan menterjemahkan ilmunya yang malaikat tak boleh buat. Di sini ada episod dendam nanti, iaitu iblis. Nanti saya cerita lain. Tapi nak cerita ilmu tu diberikan direct oleh Allah Ta'ala. Ilmu ni, apakah ilmu yang paling utama? Itulah ilmu mengenal Allah. Dan malaikat pun jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Ni malaikat cakap ni. Surah Baqarah ayat 32. Bila malaikat dengar cerita tentang Nabi Adam AS ni bercerita tentang nama-nama, seluruh nama benda. Ni besok saya sambung cerita ni. Nama-nama benda ni luas. Siapa terfikir nama air asal daripada mana? Tokek kayu balak pun tak tahu nama balak tu asal daripada mana. Nampak? Sebab tu yang mutakalliman dalam sifat 20 termasuk dengan mutakalliman yang berkata-kata. Nampak? Itu bukan sebarangan. Sebab tu jaga kalam, jaga kata-kata. Sebab kalam bicara ini hanya manusia. Jin tak boleh. Jin tak boleh berkata sepetah manusia. Jin tak boleh. Itu yang iblis dendang geram. Iblis yang nama Azazil tu geram dekat Nabi Adam ni. Patut aku yang dapat ilmu ni. Kenapa dapat kat dia? Tu datang kesumat tu. Tu datang geram tu. Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka ilmunya asma' ni dijawab dengan jelas. Itu daripada kisah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak? Iqra' bismi rabb. Di sini lebih jelas. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ni nak cerita tentang kebaikan tadilah. Ini dalil yang kena sebut nama Rabb ni. Berarti baik-baik saya nak habis dekat bab ini. Nanti sambung. Sebab bab ni kalau saya teruskan panjang tak habis sampai ke Qiyamul Lail tak habis juga. Sebab saya sentuh ni kan dia jadi panjang. Jadi perhati baik-baik. Bila kata Bismi Rabb ni. Bismi Rabb. Tadi asma itu daripada Nabi Adam AS. Ini Nabi Muhammad SAW. Ingat? Nabi Muhammad SAW itu penutup bagi sekalian Nabi, Khatamul Anbiya, dan Nabi waktu itu berhadapan dengan peristiwa yang mana keadaan dipanggil Arab Jahiliyah, mencari formula kehidupan. Kenapa manusia ni bergaduh-gaduh, berbunuh-bunuh? Why? Sebab mereka ni tidak mengenal Allah sebenarnya. Sebab tu Bismi Rabb ni, itulah bermulanya Iqra' bismi Rabb. Rabb yang mana? Ana biqari'in. Ana tidak boleh membaca ketika Jibril turun wahyu pertama tu Iqra' 3 kali. Ana la biqari'in. Aku tidak boleh baca. Tak boleh baca. Nak baca apa? Itulah baca nama Allah. Sebab nama Allah ni bukan dibaca dengan mata kepala. Tapi nama Allah tu dibaca dengan iman. Itulah bermulanya kalam. Bismillah. Nampak nama Allah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kata tak boleh mula dengan nama Allah? Ini kalam basmalah ni. Bismi Rabb ini diambil pada Bismi Rabb. Rabbnya mana? Rabb yang bernama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bermula kebaikan dengan nama Allah. Mak jemaah Bang Leman jangan perasan nama kamu tak ada. Nama kita tiada, yang ada hanya nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak? Bila dah baca nama Allah, apa kita kena buat? Sifat kita ini hamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dibaca dengan mata hati, bukan disebut. Sebab tu Iqra' bermakna Iqra' itu adalah sebut, hayati, rasai, fahami. Tu benar. Nanti saya sambung. Tuan Raja saya akan menjadi panjangan. Jadi saya nak berhenti kat sinilah.
Ada tak dalil perbincangan kita ni, hidup kita ni? Di mana mengatakan dalil mengatakan mesti kena berbalik kepada Allah. Ni Rabb ni. Rabb ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nampak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba ni dengan, maka bila kata dengan nama Allah tidak boleh tidak. Inilah bermulanya siddiq. Ini iman. Bila kata dengan nama Allah, barulah datang perbahasan asyhadu. Faham melarat bincang ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Datanglah penyaksian, bersaksi, aku bersaksi. Ini mesti melihat. Jadi melihat itu dengan mata hati. Inilah namanya siddiq. Siddiq, tasdiqu bil qalbi. Ini iman. Ini iman. Bila kata iman itu bermula dengan tasdiq. Tasdiq. Jadi bila kata iman dia bermula dengan tasdik. Yang ini membenarkan, tasdik bil qalbi. Nampak? Maka sedang jemaah mata Allah SWT. Di mana nama kita? Mana hidup bermula dengan nama aku ni, mana aku? Tak ada aku. Semua dengan. Kita makam manusia ni, makam dengan ba. Makam manusia ni, ataupun tempat. Huruf ba je. Huruf al-ba. Ba. Ni huruf ba je ni dengan. Nampak? Ba. Dengan. Maksudnya di sini tidak boleh berdiri sendiri. Nampak tidak? Ini kalau huruf Jawi, kalau huruf Rumi kita huruf D je. Dikuatkan, dikayakan, macam-macam lah makam di. Sekarang ni nampak tidak sedang jemaah mata Allah SWT kronologi perbahasan kita ni. Boleh nampak? Sekarang ni bila kata perjalanan Nabi Adam AS, Nabi Muhammad SAW, itu semua jelas. Tiba-tiba kita ni blockage datang dunia. Sebab apa? Kita ni interruption, congested, interrupt ni. Iblis kan dah geram. Iblis kan dah tak puas hati. Dendam dia sebab tak dapat ilmu ini. Sepatutnya dialah yang menjadi pewakil itu. Tiba-tiba dia tak dapat. Allah bagi Nabi Adam AS, maka dendam kesumat dia datang. Maka dia seboleh-boleh nak larikan kita daripada Allah. Dia tak nak hidup kita dengan Allah. Bila kata kebaikan itu kita nak nampak dengan nama kita, dengan diri kita, maka berjayalah misi iblis. Keakuan dipanggil, ananiah. Kerana waktu itu iblis berkata kepada Nabi Adam AS, Ana khairu minhu.
Aku lebih baik daripada dia. Aku tu, perkataan aku tu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ini satu perkara yang perlu kita melihat kembali. Samalah puan Yana yang nama nyapu basuh kebun, semua pun samalah dengan nama Allah. Mana boleh? Kalau menyapu, bersabun, berkebun, kalau tak ada kudrat yang Allah bagi, tak jalanlah kita. Tak bolehlah kita hidup. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Perbincangan kita ini, hidup ni fahamlah kita mesti bermula dengan nama Allah. Ini baru betul perbahasan tentang Asma'ul Husna. Dia tidak boleh tiba-tiba sebut nama Allah tapi dia tak tahu asal usulnya macam mana. Uslubnya tak tahu, usulnya tak tahu. Jadi mulalah tersasul. Bila tak tahu asal usul, mulalah dia tersasul-sasul nanti. Kejap-kejap rasa diri baik, kejap-kejap perasan baik, kejap-kejap tak tahulah saya ni ustaz. Dia confuse lah tu. Sebab bila tak ada ilmu, dia akan keliru. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, begitulah. Bermulalah siddiq itu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, itu sifat wajib bagi Nabi SAW itu bermula dengan siddiq. Yang ini membenarkan. Dengan nama Allah, kita kena benarkan. Dan inilah yang paling pahit untuk dibuat. Apabila ketika tak menegakkan nama Allah, nama diri pasti binasa. Sebab tu kata ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, man arafa rabbah fasada jasada. Siapa yang kenal Allah, maka binasalah diri dia. Siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, binasalah diri dia. Mana dia nak letakkan nama Allah di atas segala-galanya. Maka akan berperanglah kita dengan nafsu diri, nafsu duniawi. Sebab tu permulaan perbahasan kita itu kita cerita tentang dunia kan. Kita kupas habis insya-Allah, walaupun banyak lagi nak cerita tentang hakikat dunia dan seisinya. Cukup kita buat kesimpulan, dunia itu sampah, dunia itu hina, dunia itu no value, kerana kita nak highlightkan kembali nama yang sepatutnya kita highlightkan. Itulah nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kesibukan hidup kita ni benar, Puan Nur Hashimah. Jadi kita mencari nama diri pada tempat yang salah. Malah kita meletakkan sifat pada tempat yang salah. Jadi insya-Allah dengan pengajian ini, kita kena perbetulkan balik perjalanan hidup kita. Cukup kena faham malam ini, yakni kebenaran, membongkar kebenaran dan membenarkan. Kebenaran kehidupan ini bermula dengan nama Allah. Orang beriman wajib membenarkan. Kerana itulah asas akidah kita. Jadi insya-Allah, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi, bila kata nama kita ni dah dihapuskan, dah dikuburkan, senang cerita lah. Yang nyata itu hanya nama Allah. Maka barulah hidup kita akan dapat ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Jadi sesiapa yang masih banyak gelisah, banyak bersangka-sangka, maka sudah pasti hidupnya nak mencipta nama dirinya. Orang yang banyak meletakkan nama dia dalam hidup dia, dialah yang paling banyak kecewa. Tak percaya, tengoklah. Saya yang banyak bantu ustaz, saya yang banyak ini, saya yang ini, saya yang ini. Nama dia branding nama dia, binasa. Habis. Hati-hati buat branding nama. Sebab tu dalam corporate company pun, Berhad Public Listed, mana bubuh nama company nama dia. Orang putih pun tahu dah. Berhad. Dia bubuh nama tak siapa-siapa dah pun. Ataupun dia bagi satu nama logo yang tak ada kaitan dengan nama dia. Dan dia tak interfere pun. Niat cakapak pun tak tahu founder siapa. Tak siapa-siapa tak yang kita kenal kapak. Faham? Ni mana yang dalam nak niaga yang duduk rasa macam wah hebat niaga ni. Ni niat cakapak. Ada kita kenal toke dia? Tak kenal. L'Oreal kenal L'Oreal. Tak kenal lah ustaz, kenal dia punya duta tu je Yang kita kenal orang yang duk make up tu. Jadi itulah, sepatutlah Islam tu hebat. Orang beriman tu hebat sebab dia letakkan nama yang utama, bukan nama diri. Sebab tu dia panggil jamaah. Kesatuan, persatuan itu bukan membawa nama individu. Dia membawa nama organisasi. Tapi kita pula bukan dah bawa nama organisasi, kita bawa nama yang lebih besar, yakni Allah Azza wa Jalla.
Baca bismillah pun kenapa barang saya jatuh. Ni nak jawab ke apa ni? Dah pergi pegang pun pegang main-main jatuh lah. Baca bukan baca 30 juzuk pun jatuh juga. Bukan baca bismillah. Peganglah betul-betul. Kalau macam tu tak payah peganglah betul-betul, dia baca bismillah je. Dia bukan kata baca bismillah tu magic. Baca bismillah tu nak bagi ingat. Faham? Macam nak makan lah ustaz. Kalau baca bismillah tak masuk pun makan dalam mulut saya. Tu nama nak makan kaki tu. Baca bismillah, angkat tangan suak lah masuk mulut. Itu maksud dia. Macam tu lah baca bismillah jatuh barang. Peganglah elok-elok. Allah Akbar. Itu maksud dia. Bismillah ni ustaz bawa kereta. Lepas steering. Itu innalillah. Itu bukan bismillah. Jangan salah faham pula. Minyak yuyi cat limau. Betul minyak yuyi cat limau. Yang kita kena limau tu je. Tak siapa-siapa lah owner. Nampak? InsyaAllah. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Macam mana jawab hujah sifat Allah hanya 20 sedangkan semua sunnah? Bagus. Bagus soalan ni Tengku Putra ni. Baik. Sifat Allah itu alat. Pengajian sifat 20 tu adalah dia komplement. Jangan pisahkan. Bagi saya takkan pisahkan. Tuan Tengku Putra Ilmi. Saya takkan pisahkan. Okey, baik-baik. Contoh baik sikit-sikit. Tuan Jalajir Sarizal, Tuan nak jawab juga jatuh tu takdir, tapi tak apa, dia tanya macam tu kita jawab terus dah. Okey, baik-baik. Sifat 20 Abu Ayyub Ansari, contoh wujud. Okey. Ini bukan mengatakan sifat hakiki. Bila kata yang wujud, saya akan komplimentkan. Ini katalah ini sifat 20. Bagus soalan tu. Saya nak jawab sekejap. Jadi sifat 20 okey. Bila kata Allah wujud, okey. Baik. Bila kata ni sifat pertama wujud. Jadi ini alat dia. Nak menterjemahkan apa yang wujud. Soalan dia. Jadi nak bagi tahu yang wujud hanya Allah. Dah ya. Ini kan asma. Ini asma. Yang wujud hanya Allah. Yang wujud hanya Ar-Rahman. Yang wujud hanya Ar-Rahim. Itu gitu loh. La maujud bihaqqi illallah. Saya tak boleh dipertikaikan sifat dulu dan asma Allah. Okey. Jangan pertikaikan. Itu ulama menyatakan. Jadi kita kena komplimentkan, kita gabungkan dua-dua tu, dia tidak bersalahan daripada pengajian sepatutnya. Dia sifat 20 bukan terhenti kat 20. Sebenarnya wujudnya la maujud bihaqqi illallah. Tidak ada yang wujud. Apa yang wujud? Allah. Apa yang wujud? Ar-Rahman. Apa yang wujud? Ar-Rahim. Illallah. Illallah. Melainkan hanya Allah. Memang sifat 20 ni untuk berhadapan dengan ini hujah. Sifat 20 ini, kalau kita lihat dia punya asas itu adalah hujah untuk menangkis etis, golongan etis. Golongan etis ni yang tak percaya Tuhan ni, malah dia mula bercerita tentang Tuhan dalam bentuk yang pelbagai. Jadi datanglah kaedah untuk menyangkal perbahasan logik ni. Sebab ini perbahasan hikmah. Sifat 20 ni perbahasan hikmah. Ni. Jangan kalut. Perbahasan 20 perbahasan hikmah. Ni hikmah. Ini hikmah. Dan sebab tu saya gabungkan. Sebab tu ada nanti tajuk saya akan cerita tentang hakikat yang ada. Ini hikmah. Asma Allah Ta'ala tu dalil yang hak. Dalil nakli.
Jadi tak lain daripadanya. Jadi jangan berhenti dekat 20 saja. Sebenarnya dia komplement. Nah, jadi nak bagi mudah faham. Jadi sebenarnya tidak timbul pertikaian itu. Dia tidak boleh kita ambil dua-dua sekali. Kalau saya cerita dua-dua sekali. Clear. Sifat wujud itu bukan sifat mutlak. Jadi wujud tu alat untuk bercerita tentang kalau Allah ni dia mesti wujud. Kalau tak wujud bukan Allah. Maksudnya lawan wujud tiada. Adam tiada. Kejap ada, kejap tiada. Bukan Allah tu. Jadi yang wujud Allah. Allah ni sifat dia mesti ada. Jadi Allah ni nama dan sifat juga. Jadi wujud ni dia cerita balik, dia gabungkan. Benar Ustaz Muhammad, sifat 20 semua ada dalam Al-Quran. Semua ada. Tapi saya nak bagi tahu dia komplement. Dia komplement. Tapi janganlah menyatakan Tuan Abdul Wafi menyatakan dia mesti menyatakan balik nama-nama Allah. Sebab yang wujud itu hanya nama Allah lah. Nama lain tiada. Okey. Baik, jadi sidang penonton sedang mata Allah SWT akan panjang lagi menagat dengar. Baik, jadi cukup setakat tu. Jadi kesimpulan sifat 20 dengan Asma Husna ni komplement. Komplement maksudnya melengkapi. Dia bermula dengan asma Allah. Ingat, bermula dengan asma Allah itu maksud itu dalil ada dalam Quran. Bermula dengan Asmaul Husna. Jadi cara kita nak bercerita tu pakai sifat 20 pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi dua-dua kita boleh melengkapi lagi, mengukuhkan lagi. Malah dia punya kesimpulan dia mesti berbalik kepada suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dalil sifat 20 dah tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagus soalan tu. Bagus soalan tu. Baik, jadi cukup setakat itu. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih banyak atas kesungguhan dan perhatian yang diberikan oleh jemaah semua. Mudah-mudahan Allah saja yang boleh membalasnya dengan Allah memberikan kefahaman kepada semua yang menonton pada malam ni. Dan lagi sekali, marilah sama-sama yang menonton, masih lagi menonton ni 200 lebih orang ni, jadilah ejen kebenaran. Marilah kita sama-sama menjadi ejen kebenaran, ejen menyebarkan kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insyaAllah. Baik, jadi cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita bersiaran lagi pada malam esok, insyaAllah, biiznillah, biqudratillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam yang penuh barakah ni, Allah pilih menjadi ejen kebenaran. Allah memilih menjadi ejen menyebarkan kebaikan, istiqamah di dalam jalan ketaatan. InsyaAllah. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir.